Terima kasih kepada pihak KPLB yang menganjurkan e-Expo TVET at KPLB 2021. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mazif bin Khalid, Menteri KPLB, dan Yang Berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar KPLB yang telah merasmikan majlis pembukaan sebentar tadi di UniKL. Dan kami bersiaran langsung daripada German Malaysian Institute Bandar Baru Bangi, Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan Guten Morgen saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, adik-adik sekalian. Okey, sebelum saya meneruskan, jadi saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Miss Nur Hazira binti Sudin daripada Jabatan Elektrik, Kejuruteraan Elektrik. Dan saya juga selaku moderator anda akan menemani anda pada pagi ini mengenai tajuk kita pada pagi ini, iaitu JMI Memacu Transformasi Digital. Jom walkthrough bersama kami, di mana sebentar lagi kita akan berkongsikan pengalaman pengajaran dan pembelajaran TVET secara maya. Jadi sebagaimana yang kita tahu juga, pandemik COVID 2019 ini telah melanda di seluruh dunia pada tahun 2019 ya. Jadi akibat pandemik ini juga JMI turut terkesan. Okay, secara umumnya pembelajaran di JMI ini melibatkan 70% praktikal dan 30% teori. Jadi saya juga percaya bahawa bukan sahaja di JMI, malah institusi teknikal lain juga turut terkesan. Jadi sebelum kita nak teruskan pengenalan mengenai JMI dengan lebih lanjut dan topik kita yang sebentar lagi, mari kita saksikan video ini. JMI ditubuhkan pada tahun 1991 di mana awal penubuhannya di Ceras, Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992. Dan sekarang JMI telah berpindah sepenuhnya di Bangi pada tahun 2008 dengan kampus dan workshop yang lebih besar dan selesa. JMI juga merupakan salah satu institusi TVET Jerman yang pertama di Malaysia, juga yang menawarkan program kejuruteraan mekanikal dan elektrik. JMI juga dikenali sebagai pusat latihan kemahiran lanjutan yang menawarkan kursus 70% praktikal dan 30% teori. Pembentukan German Malaysian Institute ini adalah hasil usaha sama Kerajaan Negara Malaysia yang diwakili oleh Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA dan Kerajaan Jerman yang diwakili oleh Malaysian German Chamber of Commerce MGCC. Untuk pengetahuan semua juga, kampus JMI ini boleh memuatkan staf dan pelajar seramai 5,000 orang serta mempunyai bengkel atau lab dengan mesin yang berasaskan teknologi tinggi daripada Europe, Jerman. Seperti yang anda lihat di VT ini juga, JMI berhampiran dengan kemudahan awam seperti KTM, MRT, hentian bas Kajang, pusat membeli belah IY City Mall, Bangi Gateway, Bangi Central dan banyak lagi. Selain pusat membeli belah, juga JMI berhampiran dengan Bandar Baru Bangi yang dikenali juga dengan syurga makanan dari pelbagai negara seperti Korean food, Japanese, Western, masakan kampung, KFC, McDonald dan seumpama dengannya. Bangi ini juga dikenali dengan bandar ilmu kerana dikelilingi dengan institusi pengajian tinggi seperti UKM, UniKL MFI, KPTM dan pusat-pusat latihan yang lain. Jadi sebelum kita nak pergi kepada topik kita pada ini, bersama-sama saya kita ada 4 orang ahli panel yang hebat daripada Jabatan Mechanical dan 2 daripada mereka juga adalah Jabatan Electrical. Okey, mungkin panel-panel boleh memperkenalkan diri dan bidang kepakaran masing-masing. Silakan. Okey, terima kasih G atas introduction tadi. So, Assalamualaikum, selamat pagi, Guten Morgen. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad daripada Department Mechanical Engineering. Pengkhususan saya di dalam Industrial and Mechanical Design dan saya dah berkhidmat di JMI selama 12 tahun sebagai pegawai latihan teknikal kanan. Okey, saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Yassin, merupakan pegawai latihan teknikal yang telah berkhidmat hampir 10 tahun di Jabatan
kejuruteraan elektrik dan elektrikal. Saya mengajar dalam bidang kejuruteraan elektrikal serta sistem komputer. Assalamualaikum, saya Dr. Hafizul Azizi. Saya telah berkhidmat di JMI selama 12 tahun dan saya seorang tenaga pengajar senior TTO, Pegawai Data Teknikal Senior, dan saya di sini saya mengajar dalam bidang elektronik dan IT. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and guten Morgen. Saya Muhammad Faizal bin Omar Baki, daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan telah berkhidmat di GMI selama hampir 18 tahun, dan saya dari Section Tool and Die Technology. Okey, terima kasih ahli panel kita. Wah, kalau saya lihat di sini kesemuanya adalah daripada technical training officer ataupun kita kenal ni sebagai TTO. Di JMI kita tak panggil lecturer ya, kita panggil technical training officer. Jadi di sini saya lihat ada yang lebih daripada sudah bekerja ataupun berkhidmat di JMI lebih daripada 10 tahun, 12 tahun. Jadi saya pasti mereka semua sangat-sangat berpengalaman dalam bidang industri ini. Jadi lebih manis mungkin saya panggilkan gelaran di sini sebagai Sir. Boleh ya? Boleh je, boleh. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini mana kita nak berkongsikan pembelajaran secara online ataupun bagaimana pembelajaran di musim pandemik ini dijalankan ya. Jadi ramai yang bertanyakan mengenai pembelajaran di JMI, betul ke cara pembelajaran di JMI ini sama seperti di industri? Mungkin kita boleh minta Sir Hafiz untuk respon. Okey. Terangkan. Okey, terima kasih Ji. Bismillahirrahmanirrahim. So soalan Ji tu adalah sangat penting lah sebelum kita discuss ataupun bincang lebih lanjut tentang digital learning ataupun pendigitalan pembelajaran kita di JMI. First kali kita check ataupun tengok sama ada JMI ni, adakah berapa hampir JMI ni kepada industri. Okay. So untuk menjawab persoalan ni, kita akan tengok beberapa sudut lah, beberapa area. Antaranya ialah apakah kursus-kursus yang ada di JMI compare kepada industri, dan apakah teknologi ataupun peralatan yang ada di JMI, adakah mereka sama juga dengan industri, dan terakhir ialah cara ataupun teknik training kita ataupun pembelajaran kita di JMI ni. Okay. So untuk memudahkan para penonton kita lebih faham, okay, maybe saya boleh pilih lah satu industri yang ada yang berteknologi tinggi lah, sebab perlu diingatkan semula JMI ni kita ni train for advanced teknologi tinggi sahaja. So lebih mudah kalau kita pilih satu produk yang ada di dalam pasaran supaya mudah untuk para penonton kita faham lah tentang persamaan ni. Dalam kes ni, let's say kita ambil pembuatan otomotif, ya, bidang pembuatan otomotif. So semua para penonton mungkin familiar lah ataupun biasa dengan kereta, dan kereta ni ada pelbagai jenis kereta di atas jalan dan berbeza harga dan orang kata apa, teknologi yang ada dalam kereta tu lah. So syarikat-syarikat kereta zaman sekarang ni, dia ada persaingan di antara mereka sendiri, di mana siapa yang boleh menghasilkan kereta terbaik akan mendahului orang kata pemarket lah, dia akan jadi market leaders. Maknanya tadi kan Sir Hafiz, saya lihat tu kereta. Maknanya student kita ni dia buat pembentukan kereta ataupun sekali dengan enjin sebiji tu kita boleh keluarkan. Okey. Untuk menjawab soalan tu, sebab ramai orang akan salah faham bila kita cakap teknologi tinggi seperti aerospace, otomotif dan sebagainya. Kita di JMI, kami ada pengkhususan. Pengkhususan kita ialah lebih kepada sokongan untuk membuat teknologi tinggi tersebut. Maknanya, let's say contoh sebagai saya daripada Department Mechanical Engineering, pengkhususan Mechanical Engineering ni lebih kepada teknologi pembuatan. So, macam mana nak buat barang yang berteknologi tinggi. So produk yang berteknologi tinggi memerlukan teknik ataupun metod berteknologi tinggi untuk menghasilkannya, dan teknologi tinggi ini perlu dioperate ataupun diuruskan oleh pekerja yang berkemahiran tinggi. Di situ JMI punya peranan masuklah. Sebagai contoh, di Department Mechanical Engineering, kita ada untuk, let's say kita ambil pengeluaran kereta ya.
kita punya bidang diploma kita yang kita offer terdiri daripada permulaan produk itu sendiri, daripada reka bentuk sehinggalah ke pengurusan jaminan kualiti ataupun quality management lah. So daripada segi kereta tu sendiri, of course kita memerlukan automotive engineer, okay, sebagai core core yang akan handle teknologi tersebut. Tapi bantuan ataupun sokongan pembuatan teknologi tinggi diperlukan oleh mereka supaya mereka boleh hasilkanlah kereta tersebut lah. So kita ada kos-kos yang terdiri daripada design punya kos. Kita ada dua di situ, kita ada industrial design dan product design dan manufacturing, which is saya punya section sendirilah. Okay, so industrial design akan lebih fokus kepada aspek-aspek subjektif produk tersebut, daripada segi aesthetics, daripada segi ergonomics dan pembuatan dan dia punya penggunaan produk. Daripada product design, Luaran lah. yes, luaran, benda-benda yang subjektif. Kenapa orang pilih Mercedes, kenapa orang pilih BMW? Benda tu sometimes is a subjektif punya perkara yang tak ada dalam produk. So kalau para penonton nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh datang ke GMI, kita boleh sembang lebih dalam lah. Dan kalau selepas reka bentuk tu, macam product design akan lebih kepada objective side of the product, okay? Maknanya kejuruteraan produk tu sendirilah. So lepas tu kita tengok kereta tu ada bahan dia pula. Kereta ni terbuat daripada besi dan plastik. Kita juga ada menawarkan kursus-kursus yang orang kata advance dalam plastic manufacturing, iaitu mold, teknologi mold, dan kita ada juga dua kursus yang menawarkan tentang pembuatan sheet metal products, iaitu sheet metal teknologi, dan kita ada juga tool and die lah. Okay, yang akan ni, okay. So kalau kita tengok kereta tu juga, kita buka bonnet dia, dalam tu ada enjin macam tadi Miss G cakap. Of course pembangunan enjin tu sendiri akan dilakukan oleh automotive engineer, tapi penghasilan enjin tu memerlukan mesin yang berteknologi tinggi untuk hasilkan enjin tu, ya. So penghasilan enjin ni kita ada kita ada satu kursus dipanggil CNC Precision yang akan fokus kepada pengeluaran pemesinan lah, barang-barang yang melibatkan pemesinan yang jitu dan berteknologi tinggi lah. Dan selepas tu kalau kita tengok tadi VT, kilang-kilang otomotif ni dia banyak mesin, okay? Dan mesin-mesin ni bersebab yang ada dalam mesin. So kita ada satu bidang khusus dipanggil manufacturing systems yang akan set up orang kata kilang tersebut lah dengan teknologi yang diperlukan oleh bidang tersebut. Dan akhirnya bila barang tu dah siap, kita perlu orang kata pastikan jaminan kualiti ada pada setiap pengeluaran tu lah. So kat sini juga dalam Department Mechanical Engineering kita ada kursus Industrial Quality Management, di mana kita ada pakar teknologis yang akan menguruskan kualiti produk yang akan dihasilkan lah. So itu daripada segi aspek kursus, okay. Keduanya ialah peralatan yang ada di GMI. Peralatan kita juga canggih dan terkini berasaskan teknologi Jerman. Kita juga ada kerjasama dengan pengeluar-pengeluar mesin yang kita buat teknologi center kita lah, okay. Dan terakhir ialah para pengajar dan cara kita melakukan training kita lah, semuanya berasaskan teknologi. So kalau nak disimpulkan di sini lagi, kalau kursus pun dah menyerupai, okay, mesin-mesin pun sama. So teknologi para pengajar yang berpengalaman di industri dan cara latihan pun mirip industri. So boleh saya simpulkan kat sini yang kita lebih banyak persamaan daripada perbezaan itulah. Bukan nak kata sebiji, tapi sangat serupa. Okay. So mungkin tadi tu menjawab soalan saya lah. Ya, menjawab soalan. Alright. Kalau tadi kita lihat, kita dah menjawab daripada jabatan mekanikal, bagaimana pula daripada bahagian kejuruteraan elektrik? Mungkin kita boleh minta Dr. Nazrin untuk terangkan pula. Okey. Dr. Hafizul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so seperti yang Encik Hafiz katakan tadi, memang JMI ni hampir menyerupai industri. Okay, persamaan pun banyak. Okay, dari segi untuk mechanical engineering department, okay, mereka fokus lebih kepada bahagian mechanical, okay, seperti pembuatan body kereta dan sebagainya lah. Okay. Manakala kami di electrical engineering department, Jabatan Penjuruan Elektrik, kami fokus lebih kepada electrical electronic element je lah.
Seperti sebagai contoh di dalam Electrical Engineering Department ni kami ada program Autotronics Engineering Technology di mana kami fokus, student kami fokus kepada diagnostik dan juga pembuatan electrical vehicle hybrid. Di samping itu kami masih lagi mengajar berkenaan kenderaan internal combustion engine seperti yang dikendaki oleh pasaran semasa ni. Maknanya tadi Safizul kereta tu memang ada internal jugalah ataupun masa biji dekat lab tu ada berapa biji? Ya, kami ada beberapa kereta di dalam lab kami. Kami ada kereta BMW i3 sejenis kereta EV dan kami juga ada beberapa kereta hybrid dan beberapa juga kereta yang menggunakan internal combustion engine lah, yang digunakan oleh para pelajar kami lah untuk melakukan praktikal. Di samping itu kami juga ada program seperti electronics dan IT yang fokus lebih kepada electronics dan juga IoT. So application IoT itu kita ada dan pelbagaikan di dalam pelbagai industri. Dari segi manufacturing pula kami ada program-program seperti mechatronics, process integration control, industrial communication system dan industrial plant maintenance. Program-program ini lebih fokus kepada manufacturing, and then program yang seperti sustainable energy power distribution adalah program yang fokus kepada tenaga lestari atau tenaga yang boleh digunakan semula seperti solar dan juga biomass. Dan di samping itu kami juga ada satu program yang dipanggil Facilities and Building Automation. Program ini uniknya adalah dia fokus kepada facilities management, pengurusan facilities seperti HVAC dan sebagainya. Dan di samping itu juga uniknya di sini adalah pelajar-pelajar kami belajar tentang bagaimana untuk install dan juga maintain smart building. So smart building ni adalah satu kaedah di mana bangunan itu akan lebih mesra pengguna. Semua benda yang kita nampak macam automated. Benda ni kita nampak dalam filem-filem science fiction lah kita nampak kan. So contohnya macam smart home tu ke yang bila ada buka lampu tu kita jalan boleh automatic buka. Ya betul. Seperti contoh. So semua benda dalam rumah tu adalah mungkin voice control. Semua benda ataupun penggunaan tenaga dalam rumah tu dia dikawal oleh central processing unit. So itu antara benda lah yang kami ajar pelajar kami lah di sini. So gabungan semua elemen tu, kalau kita nampak gabungan semua elemen tu itulah menghasilkan kesamaan antara industri dengan JMI lah pengajaran di sini. So bila kami nak design satu program tu memang kami akan lihat dari segi marketability dan juga dari keperluan market, keperluan pasaran semasa. So saya rasa benda itu agak penting lah untuk pelajar consider sebelum mereka masuk ke dalam JMI ataupun mana-mana bidang, mana-mana institusi pengajian tinggi. Ya. Betul tu. Saya pun boleh lihat dekat sini. Terima kasih panel kita yang menjawab mengenai adakah kita punya pembelajaran di JMI ini sama seperti di industri. So kita pun lihat tadi kita punya video yang ada tadi di workshop kita semua lebih kurang sama ataupun kita panggil dia serupa juga sesa kat sini kan. Jadi berbalik juga pada topik kita yang seterusnya di mana kita nampak teknologi yang digunakan itu adalah daripada teknologi yang tinggi, bukan sahaja daripada segi pembuatan kereta, kita ada pembuatan robot dan program-program yang berkenaan daripada segi jurusan yang bersesuaian lah. Jadi erti kata lain juga industri dan kurikulum di Institut TVET ini matching sangat gitu kan. Jadi kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Kalau kita tengok kebanyakan pembelajaran di JMI ini selalu secara keseluruhannya berada di dalam workshop ataupun kita buat secara hands on kan. Jadi waktu pandemik sekarang ni kan, sesa yang ada dekat sini, bagaimana sesa mengajar pelajar-pelajar di JMI ni atas talian? Mungkin saya boleh terangkan mana panel di sini. Alright. Okey, terima kasih Puan Ji selaku moderator kita pagi ini.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang rakan-rakan panel saya telah explain sebentar tadi, okay, berkenaan dengan JMI, how close is JMI to industry, okay, dan sekarang kita pergi kepada pembelajaran dan pengajaran. Okay, seperti semua sedia maklum, okay, bermula pada tahun 2020, okay, kita singkat semula pada Mac 2020, kita telah dilanda pandemik, okay, COVID-19, okay, di mana telah merubah landscape pembelajaran dan pengajaran, okay, seluruh Malaysia, dan GMI tidak terkecuali dan terkesan akibat daripada pandemik itu. So, bagaimana kami selaku tenaga pengajar di GMI menghadapi situasi ini? Okay, so kita sedia maklum, okay, daripada konsep conventional learning method, okay, ataupun traditional method yang mana kita terpaksa menghadiri kelas, okay, so sekarang kita dah tukar kepada flip classroom. Apa itu flip classroom? Okay, flip classroom itu di mana kita menyediakan platform konten-konten digital kita di dalam satu platform untuk student itu belajar secara bersendirian, okay, yang mana memenuhi, okay, taksonomi Bloom yang pertama, iaitu remembering, mengingati dan juga memahami, okay, understanding. So kita sediakan platform yang ada. So di JMI kita menggunakan platform VLU yang dipacu oleh Moodle, okay, seperti tengok di VT ini, okay, ini yang kebanyakan kesemua TTO di JMI kita gunakan platform ini, VLU, okay. So untuk VLU ini, kita sebagai tenaga pengajar kita perlu ada set of skills, okay, digital set of skill yang mana kita kena mereka bentuk design, okay. Kita sebagai instructional designer, kita perlu memahami kehendak silibus, apa kehendak silibus, apa objektifnya, okay. Dan dari situ kita kena ada satu lagi skill, iaitu kita kena ada satu skill empathy, okay. Empathy yang mana kita meletakkan diri kita sebagai seorang pelajar, apa yang sebagai seorang pelajar tu perlu tahu, okay. Di sini kalau tengok sini, okay, dalam VLU saya ni saya desainkan seolah-olah VLU ni saya sendiri yang bercakap. So saya akan letakkan kata-kata instruction, okay, apa perlu buat untuk setiap aktiviti, okay, bermula daripada welcoming speech, okay, kata-kata aluan, apa itu course objektif yang kita perlu buat, apa yang saya nak at the end of the course, apa student ni perlu pelajari dan capai, okay. Dan daripada situ saya akan letak juga assessment, okay, apa yang saya akan assess, okay. Maknanya Sir Faizal, kat video saya tengok kat sini, Sir Faizal membuat satu video sendiri itu daripada untuk mereka mengenali step-step pembelajaran itu. Ya, yeah, okay. Yang ini saya sendiri yang record, okay. Salah satu skill yang kita buat sini, kita menggunakan method recording, okay. Kita record semula step-step, okay, tutorial, okay, dan juga macam mana kita nak operate sesuatu machine sebagai contoh. Soalannya macam Sir Faizal ni berada di lab tu sendiri dan Sir Faizal record dan mereka lihat. Ya. Yeah. Oh, okay. Alright. So nampaklah reality of the practical tu kan? Ya. Yeah. Dan elemen yang seterusnya yang saya akan masukkannya adalah e-learning module. E-learning module. Okay. So ini modul yang saya sendiri dah create khas, okay, untuk pelajar-pelajar saya, okay, di mana daripada e-learning module ni memang saya design khas berkenaan dengan sesuatu topik ataupun subjek itu. Okay, bermula dengan macam mana guideline, ya, guideline how to conduct, how to attend the online class. So saya berikan sedikit tips-tips, okay, bagaimana nak conduct. Dan seterusnya saya akan mengajar berkenaan dengan safety, okay. Subjek yang saya ajar kebanyakannya adalah subjek praktikal. So safety ada satu kemestian, okay, yang mana saya akan menunjukkan apakah itu safety, kepentingan safety dan sebagainya. Okay, dari situ pelajar-pelajar ni akan belajar bersendirian dulu, okay. So dia akan expose awal, okay. Bila masuk kepada kelas, okay, saya akan sediakan ada session yang kelas yang berikut tu, barulah mereka akan present, kita akan ada discussion, kita akan ada platform-platform lain untuk kita gunakan bersama-sama bila kita buat kelas bersama mereka.
So daripada situ kita boleh tengok pencapaian mereka, okey, sejauh mana kefahaman mereka berkenaan sesuatu perkara itu. Okey. So seperti yang kita tahu, kita GGMI mengamalkan 70-30 70 praktikal dan 30 teori. Okey, dan pelajar mesti mengaplikasikan know why and know how konsep. Okey. So yang 30 tu saya dah terapkan dalam e-learning modul saya tu. Okey. So untuk e-learning modul ni dia boleh digunakan pakai untuk mana-mana subjek. Okey, untuk subjek praktikal maupun subjek teoretikal. Okey, so untuk kami di bahagian mekanikal, saya akan record, okey, sebab kita nak bagi satu feel okey, kepada student-student ni, okey, untuk subjek praktikal apa yang mereka akan pelajari. So cara terbaik saya akan record, okey, di lab dan workshop, okey, yang mana hampir sama saya akan ngajar nanti. Sebab selepas daripada pandemik ini, selepas mereka dibenarkan pulang ke kampus, okey, mereka akan menjalani latihan praktikal apa yang telah saya ajarkan di dalam e-learning tu. So e-learning platform tu adalah salah satu rujukan untuk mereka sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah untuk membuat kerja-kerja amali. Okey, di situ peranan sebagai seorang tenaga pengajar, kita lebih kepada facilitator. Okey, kita tak sepanjang masa perlu ada di sana. Okey, daripada situ kita boleh tengok student yang lemah, okey, atau student yang dah terlampau laju, kita boleh sama ratakannya. Okey, so bila masuk ke kelas, mereka akan dapat pembelajaran yang sama. So tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Ya, kalau Okey. kita lihat kat situ dah nampak sama platform yang digunakan. Ya. So, tapi kita simpan dulu Sir Faizal. Okey. Mungkin kita akan kalau daripada Sir Faizal ini kita boleh lihat daripada segi mekanikal. Bagaimana pula daripada kejuruteraan elektrik? Bagaimanakah cara pembelajaran yang dijalankan? Adakah sama seperti mekanikal? Silakan Dr. Nazrin. Okey, baiklah. Seperti yang kita ketahui bahawa GMI melaksanakan pengajaran berdasarkan 70% praktikal dan 30% teori. So sekarang persoalannya, bagaimana praktikal ini dapat dilakukan ketika zaman pandemik ini? So saya kenali sebagai praktikal maya lah dalam kaedah ini. So caranya adalah penyelesaian sementara ini adalah menggunakan satu perisian ataupun yang dikenali sebagai simulator. Okey, saya terangkan sifat-sifat ataupun kelebihan simulator ini. Okey, simulator ni ada antara muka ataupun dipanggil sebagai GUI yang menarik. Maka dia akan menarik perhatian pelajar untuk belajar. Okey, perisian ini mudah untuk dimuat turun ataupun di-download dan di-install ataupun dipasang ke dalam PC ataupun komputer pelajar masing-masing lah kan. Okay, tiada bayaran dikenakan, maka dia percuma. Okay, pelajar juga tidak kata bosan ataupun statik berada di hadapan komputer masing-masing. Okay, di mana kaedah ini pelajar dan pengajar macam saya akan membuat satu aktiviti bersama-sama. Itu antara kelebihan menggunakan simulator. Okey, selain itu, apabila kita menggunakan simulator, pelajar akan jauh daripada kecederaan ataupun risiko daripada jangkitan penyakit akibat kekurangan penjarakan fizikal. Okey, mari saya tunjukkan perbezaan antara praktikal sebenar dan praktikal maya ini. Okey, belah kiri menunjukkan praktikal secara sebenar yang dilakukan di dalam makmal. Manakala di belah kanan pula adalah praktikal secara maya yang dilakukan di dalam PC. Okey, pelajar akan memasang komponen di atas papan litar dan akan membuat penyambungan wire lah kan. Manakala secara simulator juga perkara yang sama juga. Pelajar akan menentukan komponen yang perlu dipasang, kemudian dia akan buat penyambungan untuk melengkapkan litar. Okey, dari segi makmal pula, pelajar akan menggunakan suatu peralatan yang dipanggil osiloskop, multimeter untuk membuat pengukuran. Tetapi bila menggunakan simulator ini, pelajar hanya
klik saja pada button pada perisian tersebut untuk memaparkan keputusan ataupun pengiraan yang betul. Okey, ni contoh pula belah kiri adalah paparan oscilloscope untuk memaparkan bentuk gelombang di dalam makmal. Mana belah kanan juga adalah paparan pada simulator. Nampak sama bukan? Mudah. Okey? Sama di situ. Alright. Oleh kerana sebab oscilloscope ataupun peralatan ini terlalu mahal untuk dimiliki. Apabila kita menggunakan simulator, segala kekangan itu dapat diatasi. Maknanya kalau simulator kita boleh dapati percuma untuk Ya, student-student. percuma. Mudah di-download dan dipasang ke dalam PC masing-masing lah. Itu antara kelebihan kita menggunakan simulator. Ia kata penyelesaian sementara lah saya katakan untuk kali ini. Begitu juga untuk pembelajaran pengaturcaraan microprocessor sebagai contoh. Pelajar akan membuat pengaturcaraan dan menguji ke atas papan litar seperti yang anda lihat di belah kiri tersebut. Seperti kita akan nampak di sini ada lampu. Sebagai contohnya, pelajar akan menguji, akan membuat pengaturcaraan di mana akan memblingkan lampu tersebut. Tetapi jika kita buat di dalam simulator tu akan memaparkan satu bentuk gambaran LED lah, pun lampu juga akan menyala. So saya boleh simpulkan di sini juga penggunaan simulator ini sebagai orang kata penyediaan sementara sebelum kita kembali ke dalam makmal yang sebenar. Maknanya di makmal yang sebenarnya nanti kita punya pelajar juga akan belajar cara yang betul punya fizikal kan. Sama-sama. Instead of kita buat secara simulator ni ya. Okay, tak apa, kita simpan juga soalan yang selanjutnya kepada para panel. Kita nak buka kalau ada apa-apa soalan dari para penonton kita. Jika ada soalan, anda boleh ajukan soalan anda di dalam Facebook kita German Malaysian Institute. InsyaAllah para panel kita akan cuba menjawab soalan anda. Jadi berbalik kepada isu pembelajaran secara online ni tadi, walaupun kita dah ada praktikal, kita dah ada banyak platform yang boleh kita gunakan untuk kita belajar secara online ataupun secara maya. Di mana mereka boleh menggunakan simulator dan daripada mechanical tadi menggunakan mesin menggunakan set ataupun video yang diterapkan melalui VLU ataupun platform e-learning di sini. Jadi boleh tak sharekan juga sedikit apakah kaedah-kaedah yang digunakan? Alright. Okey, terima kasih Ji. Okey, sekali lagi, selepas kita dah set platform untuk e-learning tu, kaedah seterusnya saya kategorikan sebagai human touch, human interaction. So kita sebagai pengajar kena ada satu sifat, kita akan kebersamaan bersama pelajar kita. Sebab kita di zaman pandemik, pembelajaran secara online, kita bersemuka tu dah kurang. So macam mana kita nak convertkan physical human touch tu di dalam keadaan alam maya tu? So apa yang saya akan buat adalah saya bagikan pada 3 fasa. Fasa pertama iaitu sebelum, preparation. So apa yang akan saya buat adalah saya akan bertanya dengan mereka, membuat sedikit survey, bertanya apakah kekangan. Mungkin ada masalah dengan line, internet, gadget dan sebagainya. So daripada situ kita dah dapat keseluruhan situasi. Setiap pelajar kita ni, sama ada mereka bersedia atau tidak untuk e-learning, pembelajaran secara alam maya ni. Kalau ada daripada situ, dan kita akan come out dengan a few solution. So macam saya akan gunakan keadaan yang paling murah, paling senang dan semua orang ada, itu kita menggunakan platform WhatsApp ataupun Telegram. Di situ kita akan berkomunikasi secara unofficial. So student ni akan bertanya, dan ada persoalan yang dia akan tanya berkenaan dengan persediaan. So dari situ, setiap persoalan dan pertanyaan daripada student kita kena ambil berat, seolah-olah mereka ini bertanya dan memerlukan perhatian daripada kita. So human interaction tu penting. So kadang-kadang that's why kadang mereka akan membalas chat ataupun soalan kadang-kadang luar daripada bidang ataupun luar daripada masa pekerjaan kita. So kita akan teruskan juga dan kita akan juga ada satu
platform bila kita dah masuk, okey, bila masuk kepada e-learning platform tu, kita akan mengadakan satu gamification concept yang mana mereka dah belajar daripada e-learning, modul dan pembelajaran yang kita sediakan dalam platform tu. Seterusnya masa untuk kita buat aktiviti, okey, engagement bersama dengan student ni. So saya menggunakan platform-platform yang lain juga, contohnya Edpuzzle, Kahoot, Quizizz, dan yang mana di dalam ni kita boleh tengok mereka akan bersama-sama berlumba-lumba, okey, untuk menjawab soalan, dan kita akan paparkan leaderboard, okey, ataupun scoreboard. So dari situ mereka boleh tengok pencapaian mereka. So kita boleh tahu sama ada mereka ni belajar ataupun tidak. Okey. Dan seterusnya akhir sekali bila kita dah melalui fasa pertama dan kedua, dan kita akan teruskan dengan e-book. Ini yang hasilnya bersama dengan student saya. So platform yang saya gunakan ialah platform yang memang dah sedia ada, dan ia ni adalah open source free. So ini adalah Jamboard. So bersama-sama dengan student kita akan buat brainstorming session, okay, secara real time. Okay, so mereka akan bersama akan throw idea dalam tu, okay, apa yang mereka telah belajar. Okay, dari situ mereka akan bertanya, okay, kenapa, mengapa dan sebagainya. So that's why konsep yang saya tekankan tadi, dia mengamalkan konsep know why and know how. Okay, kita akan menerapkan konsep itu supaya mereka lagi senang untuk belajar. Okay, so di sini e-book ni berfungsi sebagai satu notes, e-note untuk mereka, untuk pembelajaran dan juga untuk sebagai rujukan, okay, dan ulang kaji. Okay, daripada sini kita boleh upload, okay, dan mereka boleh tengok bila-bila masa saja. So untuk e-book ni, so dia salah satu kelebihannya adalah dia interaktif, fully interactivity. So kita boleh letakkan sound, kita boleh letakkan grafik, music dan sebagainya. Terima kasih. Syed Faizal, banyak cara-cara ataupun platform yang kita boleh gunakan, yang kita gunakan untuk membuat satu kaedah ataupun platform yang digunakan untuk belajar ataupun mengajar student-student kita. Jadi kat sini maksudnya ada kata lain, kita ada two-way communication, maknanya kita nak student kita ada interaksi juga dengan kita dan faham ataupun tidak apa yang tenaga pengajar kita ajarkan di sini. Jadi okey, maknanya user lebih kepada user friendly lah. Betul. Okey, saya ada soalan lah daripada kita ada satu soalan daripada Faiz Hasmi. Adakah, soalan dia berbunyi macam ni, adakah kereta berteknologi elektrik vehicle mahal untuk diselenggarakan? Mungkin ada salah seorang panel boleh tolong jawab? Okay, jawatan elektrikal. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Okey, buat masa ni tenaga pakar untuk menyelenggarakan EV dan hybrid agak kekurangan lah di Malaysia. So DJMI kami cuba membekalkan ataupun menyediakan graduan-graduan yang akan keluar sebagai diagnostician. Diagnostician ni mereka tugas utama mereka adalah untuk diagnose dengan menggunakan peranti-peranti yang dibekalkan untuk detect lah ataupun kesan apakah masalah yang ada pada kenderaan tersebut. So disebabkan oleh kekurangannya tenaga pakar di dalam Malaysia ni, bukan berkaitan dengan benda EV dan hybrid, maka kos dia agak tinggi lah. Di situlah peluang di mana pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan pendapatan lah pada saya lah. Benda ni trend ni akan berterusan pada saya kerana kehadiran kereta EV dan hybrid akan bertambah. Kita tak dapat elak benda tu sebab kekurangan minyak akan berlaku lah di dunia ini. So lama kelamaan kita akan berpindah ke kereta EV dan hybrid. So di situ kita nampak yang bila ada permintaan yang tinggi dan juga ada kenderaan yang banyak, okay, so kos tu akan menurun lah. Dan tapi pada masa yang sama kita perlu menyediakan tenaga pakar yang boleh menyelenggara dan juga diagnose kenderaan-kenderaan tersebut. So itu yang kita di GMI cuba hasilkan lah, cuba tangani benda tu. Okey.
Anda nak menjawab soalan kita punya viewer kita tadi daripada insurans harap menjawab. Okey. Jadi kita pun sudah kesentukan masa di sini. Jadi kita tadi dah bercerita mengenai kaedah kan, kaedah pembelajaran secara online. Kita ada banyak platform. Okey, soalan saya pula kan selepas ni, bila ada pembelajaran yang menarik seperti itu kan, platform yang kita sediakan tadi tu, bagaimana pula respon pelajar-pelajar kita ni? Adakah mereka ni hadir ke kelas online kita ni? Adakah mereka ni masih bersemangat datang ke kelas online? Mungkin seorang daripada kita punya panel mungkin boleh jawab. Adakah mereka masih berminat untuk hadir ke kelas bila hadir platform macam ni? Okey, terima kasih pada soalan tu Ji ya. Tentang kehadiran pelajar ni sebenarnya macam Sir Faizal cakap, macam Dr. Nazrin tadi ada beritahu, cara kita develop content online kita ni lebih kepada generation of content bersama-sama juga dengan para pelajar lah. Dan itu yang kita panggil empathy itulah. Sebab pendigitalan semata-mata orang kata apa, human touch ataupun human elements tu bila dah tak ada dalam pendigitalan, susah untuk kita sebagai orang sekalipun untuk berinteraksi. Mungkin kita tak boleh berinteraksi dengan efisien sama macam kita interact dengan manusia. So untuk kita develop kita punya content online content ataupun konten-konten pembelajaran kita ni, dia sangat pentinglah untuk kita melibatkan juga kita punya para pelajar dalam development content tersebut lah. Even sekarang popular orang panggil crowd created content, crowd funded ataupun crowd created content, dan content tu sendiri akan develop throughout time. Apabila ada pelajar baru masuk, dan content tu akan makin lama makin mature lah dengan elemen-elemen yang ni. So benda-benda ni yang akan menggalakkan student lebih untuk participate lah dalam kelas. Apabila mereka tahu, hasil kerja mereka sendiri juga akan contribute balik kepada generasi seterusnya. Maknanya diorang nak kena buat assessment apa semua, nak kena siapkan juga sebelum due date tu lah kan. Nak ikutkan itulah, of course diploma kita ada masa. So tapi masa tu boleh di manage dengan efisien lah kalau dengan ada sistem ni ya. Okey, harap menjawab soalan. Adakah Sir Faizal kita nak nak tambah sikit? Alright, okey. Tambahan daripada Sir Hafiz tadi. Okey, untuk macam mana? Kepada penggalakan. Ya, penggalakan. Okey. So, salah satu cara approach yang kita akan gunakan adalah di dalam kelas kita akan, sebelum kelas kita akan berikan sesuatu, orang kata apa, teaser berkenaan dengan sesuatu topik tu. So dari situ kita mungkin akan gambar ataupun video. Okey. Dan selepas itu mereka akan masuk, untuk BLU ni, yang bestnya BLU ni dia boleh tracking kedatangan pelajar-pelajar tu dalam tu. So kita boleh tengok monitor berapa lama dia orang dah spend time dalam tu. Okey. So pelajar tu sendiri boleh menilai pembelajaran mereka melalui VLU. Setakat mana mereka telah belajar, setakat mana mereka telah melalui proses-proses di dalam e-learning itu. So dari situ kedatangan pada saya automatically kita tak perlu risau. So pelajar itu sendiri, seperti yang Sir Hafiz kata, mereka ada tanggungjawab sebagai pelajar untuk belajar, dan kami sebagai pengajar untuk monitor dan juga facilitate, menengok apa benda, apa kekurangan dari segi masalah pelajar itu, dan kita akan tokok tambah daripada situ. Okey. Itu sahaja kot. Okey. Okay, terima kasih. Jadi saya boleh nampak dekat sini kesungguhan pelajar-pelajar kita untuk hadir ke kelas-kelas online dengan bantuan yang diberikan, mungkin daripada toleransi daripada pihak tenaga pengajar. Mereka juga boleh cuba untuk mengadaptasikan pembelajaran secara online di waktu pandemik ini. Jadi untuk merangkumi forum kita secara keseluruhan pada pagi ini, boleh tak kita minta pendapat daripada Dr. Hafizul untuk memberi pandangan tentang pembelajaran secara online ini yang dijalankan JMI. Adakah kita ni bersedia untuk meneruskan pembelajaran online? Adakah bila pandemik kita ini akan berakhir, kita akan kembali ke pembelajaran secara fizikal? Okey, baik Puan Ji. Okey, pada saya lah, pandemik ni dan MCO ni sendiri adalah ada blessing in disguise jugalah. Ada ada kebaikan lah yang berlaku disebabkan oleh pandemik ni, which is pada saya kita sebelum ni tidak bersedia untuk online learning dan pelbagai seperti itu. Saya rasa bukan JMI saja, tapi kebanyakan institusi pun begitu juga.
Tapi disebabkan oleh pandemik ini kami terpaksa dan dipaksa menaikkan taraf fasilitis kami, dan juga seperti yang penonton-penonton semua lihat, kami, tenaga pengajar kami juga menaikkan kemahiran mereka, meningkatkan kemahiran mereka dalam online learning ni. Berbagai contoh kita tengok macam penggunaan simulator kan, dan juga online learning BLU yang kami ada. So kami cuba sedaya upaya untuk memberikan kualiti pendidikan yang sama seperti face to face lah, seperti bersemuka. Dan pada pendapat saya, kami berjaya lah pada saya, sebab pelajar-pelajar kami semua masih lagi boleh memahami apa yang diajar. Mungkin kesusahannya adalah dari segi praktikal tu, which is kami terpaksa mengadaptasikan dengan simulator dan sebagainya. So di samping daripada mempelajari berkaitan dengan amali tu, pelajar terpaksa mempelajari bagaimana menggunakan software baru. Tapi pada saya ini adalah satu kebaikan lah untuk mereka, sebab nanti bila mereka pergi ke industri, ini akan jadi satu lagi added skill yang ada pada mereka. Seperti penggunaan PSpice dan Proteus semua itu, benda itu amat diperlukan, terutama sekali dalam bidang R&D. Sebab bila dalam bidang R&D kami tak boleh nak cuba pada hardware, sebab akan melibatkan kos yang tinggi. So disebabkan penggunaan simulator ini, pelajar-pelajar kami bersedia untuk industri yang memerlukan R&D, di mana mereka boleh menggunakan software-software ini yang telah diajar dan telah digunakan di GMI. So berkaitan dengan keadaan masa depan lah, saya rasa kita tak boleh pandang ke belakang. Kita sudah bersedia. Yes, there's no turning back. Kita dah MARA dan juga KPLB, Kerajaan Malaysia secara khususnya, telah melaburlah untuk menaik taraf facilities di JMI ini, dari segi internet, connectivity dan segalanya. So amat rugilah pada saya kalau kami kembali 100% kepada keadaan asal. Jadi saya tidak memasukkan yang kami akan berterusan 100% online, tapi kita nampak dekat sini alternatif lain ada. So mungkin kita boleh menerapkan online learning, dan juga face to face learning bila keadaan pandemik sudah pulih lagi nanti. Kita boleh meneruskan dan menggunakan, kita get best of both worlds. Face to face, apa yang terbaik pasal face to face, which is amali itu, sentuhan pada equipment kita, kita dapat yang tu, kita cuba terapkan itu dalam pengajaran kita. Pada masa yang sama, kita juga menggunakan apa yang kita belajar semasa keadaan pandemik ini, online learning. Kita menggunakan software, kita menggunakan platform-platform untuk online learning. So pelajar kami akan jadi lebih mahir lah dalam keadaan sekarang lah. So ada limitation tak bagi kepada, jikalau ada pelajar-pelajar kita ni berada di dalam luar bandar ataupun di kampung, untuk akses kepada internet? Ya. Masalah tu mungkin dihadapi jugalah, kami hadapi juga di mana pelajar-pelajar kami yang di luar bandar, ada juga masalah akses internet pada awalnya. Tapi macam mana pula tu? kami cuba pelbagai cara lah untuk membantu pelajar-pelajar itu. So antaranya kami pelajar mungkin konektiviti internet dia tidak berapa bagus di kawasan rumah, di luar bandar. So apa yang kami buat adalah tenaga-tenaga pelajar kami akan rekod lah, merakam segala sesi pengajaran mereka, dan upload ke dalam platform kami, which is VLU. And then pelajar-pelajar kami yang mana ada masalah internet connection tu, dia boleh download kelas, video kelas tu, rakaman kelas tu, bila dia ada internet connectivity yang bagus, dia boleh download. And pada masa yang sama, begitu juga dengan semua latihan, tutorial, semua itu kami juga ada upload di dalam platform yang kami pakai. So pelajar kami boleh menggunakan bila-bila masa saja, bila mereka ada akses internet yang bagus. Samping itu, jika ada pelajar yang ada juga masalah internet yang sangat-sangat kritikal, kami ada juga alternatif lain. So contohnya di awal pandemik tu, ada juga kami post SD card ataupun thumb drive pada student supaya mereka dapat
juga mengikuti pelajaran kita. So itu antara inisiatif yang diambil oleh tenaga pelajar kami lah di sini. So saya rasa dari segi pelajar kami cuba sedaya upaya lah, dan saya rasa kebanyakan mereka sudah dibantulah untuk macam mana nak meneruskan online learning ni. Alhamdulillah. Okay, secara keseluruhannya boleh nak menjawab daripada pihak panel kita semua pada hari ini menjawab permasalahan forum pada pagi ini. Jadi secara keseluruhannya JMI juga telah bersedia untuk pembelajaran secara online ini. Jadi diharapkan sesi wotro kita pada pagi ini dapat menukar persepsi pembelajaran online learning ini sebenarnya boleh dipertingkatkan dengan teknologi-teknologi TVET seperti IR 4.0, IoT dan sebagainya. Jadi adik-adik, puan-puan jangan risau untuk sambung belajar di JMI. Jadi jika adik-adik berminat untuk meneruskan pengajian di JMI, adik-adik boleh melayari www.jmi.edu.my ataupun hubungi pegawai pemasaran kami yang tertera di bawah skrin saya ini. Okay, terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak KPLB dan kepada para panel-panel kita yang hebat pada hari ini kerana meluangkan masa selama 1 jam setengah, 1 jam actually, secara langsung. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi live daripada College Kedah selepas ini. Ada banyak lagi perkongsian dan informasi yang lebih menarik selepas ini. #saya budak TVET. Bye, jumpa lagi. Auf Wiedersehen.